Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat keredaannya di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini bertajuk mencari keredaan Allah dengan berwakaf. Hadirin yang dirahmati Allah, wakaf merupakan sebahagian amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berwakaf akan mendapat keredaan Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 272 yang dibacakan di awal khutbah ini, yang bermaksud, dan apa jua harta yang kamu infakkan pada jalan Allah, maka faedah dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah menginfakkan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Institusi wakaf pada suatu ketika dahulu berfungsi dan berkembang sebagai salah satu faktor untuk membina tamadun. Peranannya sangat besar sehingga mampu menyediakan kemudahan infrastruktur yang menyeluruh, meliputi kemudahan awam seperti dalam sektor pendidikan, kesihatan, dan berbagai bentuk kebajikan yang lain. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kejayaan wakaf era moden dapat dilihat dengan tertegaknya Empire Turki Uthmaniyah. Mereka bukan sahaja menjadikan wakaf sebagai salah satu ibadah, malah telah menjadikan satu budaya dalam kehidupan mereka. Wakaf dalam sektor pendidikan khususnya dapat dilihat dengan terbinanya lebih dari 140 buah universiti yang dibina dari dana wakaf. Antara universiti terawal yang terbina dari dana wakaf adalah Universiti Al-Qarawin di Maghribi, diwakafkan pada tahun 856 Masehi. Universiti Al-Azhar Mesir 930 Masehi, dan Universiti Al-Fatih Turki pada tahun 1470 Masehi. Kesemua universiti ini masih beroperasi dan melahirkan anuan setiap tahun. Demikian juga wakaf dalam sektor kesihatan yang berkembang sejak kurun ke-9 Masehi. Ia telah berfungsi
memberi rawatan percuma kepada masyarakat. Antaranya di Mesir, Hospital Ibnu Tulun tahun 872 Masehi diwakafkan sendiri oleh Sultan Ibnu Tulun. Ia merupakan hospital wakaf pertama dalam dunia Islam. Antara lain, Hospital Al-Mansuri diwakafkan pada tahun 1284 Masehi, dan banyak lagi hospital wakaf seperti di Cordova dan Baghdad. Kesemua bentuk wakaf ini adalah dari sumber wakaf tunai bagi membina aset kekal yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum generasi seterusnya. Sehubungan dengan itu, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor kali kelima tahun 2017 yang bersidang pada 17 Oktober 2017 telah memutuskan bahawa harus melaksanakan wakaf tunai sebagai harta wakaf. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada tahun 2022 Perbadanan Wakaf Selangor secara resminya telah memasuki tahun yang ke-10 penubuhannya, selepas diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Berkat kerjasama dari semua pihak, nilai harta wakaf di Selangor terus meningkat. Berakhir pada tahun 2021, harta wakaf bernilai 1.894 bilion, iaitu 1.516 bilion adalah nilai harta tanah berkeluasan lebih daripada 1,655 ekar tanah, manakala RM378 juta adalah dalam bentuk wakaf tunai. Wakaf tunai ini telah disalurkan semula menjadi aset kekal seperti pembinaan atau menaik taraf masjid sebanyak 158 buah, surau sebanyak 195 buah, sekolah sebanyak 33 buah, ma'had tahfiz serta alat keperluan kesihatan. Dalam tempoh 5 tahun yang mendatang, Perbadanan Wakaf Selangor telah merancang sebanyak 12 buah projek baru pembangunan tanah wakaf. Ia meliputi pembinaan masjid, stesen minyak dan perumahan yang menelan kos sebanyak RM147 juta. Di samping itu, terdapat juga lebih dari 200 institusi yang sedang membuat kutipan wakaf khas yang dikawal selia kutipannya oleh Perbadanan Wakaf Selangor. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, harta wakaf ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Apabila harta tersebut telah diwakafkan, maka hak wakaf dari segi pemilikan telah terputus dan tidak boleh diambil semula. Maka menjadi tanggungjawab pentadbir harta wakaf untuk meneruskan jariah agar disalurkan kepada manfaat ummah. Bagi sesiapa yang tergamak berhasrat untuk mengambil semula harta wakaf tersebut, hukumnya adalah haram. Maka ia seperti tergolong dalam orang yang tamak serta sikap buruk seorang Muslim. Hadis daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar ibn al-Khattab yang bermaksud, jika engkau suka, tahanlah, iaitu wakaflah tanah itu, dan jika engkau sedekahkan manfaatnya, maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan, dan tidak akan diwariskan. Riwayat Muslim. Hadirin sekalian, dalam kita sedang bercadang, berkira-kira atau berminat
atau berniat untuk berwakaf, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Maksudnya, dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya. Jangan khawatir, semakin banyak kita berwakaf, maka semakin banyak yang Allah akan gantikan. Jangan kita takut dengan janji Allah. Sahabat Nabi SAW seperti Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Sayyidina Uthman pula separuh dari hartanya. Jelas di sini bahawa dengan keimanan dan keyakinan yang tinggi dalam kalangan para sahabat, mereka tidak berkira-kira untuk memberi sumbangan di jalan Allah. Nabi SAW sendiri dalam bulan Ramadan khususnya menjadi orang yang paling dermawan, sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemurah dengan kebaikan, lebih pantas daripada angin yang bertiup. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, di kesempatan ini pihak Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala kerjasama dan sokongan para pewakaf selama ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat membalas dan menerima amalan kita semua. Teruskanlah berwakaf dalam berbagai bentuk yang diperkenalkan, yaitu pindahan wang dalam talian, online transfer, potongan gaji bulan serendah RM1, tabung-tabung wakaf tunai di masjid terpilih, premis-premis kerajaan, PPT, stesen minyak terpilih, kaunter lembaga zakat Selangor, serta ejen penerangan individu. Semoga lebih banyak manfaat dapat disebarluaskan. Setiap nilai dan bentuk wakaf yang diberikan, semua itu akan menjadi bekalan yang terbaik untuk kita di akhirat nanti. Muslimin sekalian, mengakhiri khutbah hari ini, suka khatib ingin berpesan pada diri ini dan hadirin jemaah sekalian. Pertama, umat Islam hendaklah yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala memberi pahala berterusan kepada pewakaf selagi wakafnya terus dimanfaatkan. Kedua, umat Islam yang menginfakkan harta yang terbaik dan paling disayangi akan mendapat penghargaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, teruskanlah berwakaf khususnya di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini dengan harta yang ada supaya dapat memberi manfaat kepada orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kamu tidak sesekali akan mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Surah Ali Imran ayat ke-92. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu
innahu huwal ghafur